Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu untuk memulakan bacaan kitab Waraqat karangan Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebelum itu kita akan melihat sedikit apakah mabadi asyarah, 10 prinsip ilmu usul fiqh sebelum kita memulakan bacaan kitab, insya-Allah. Fahadduhu, ilmu usul fiqh itu ta'rifnya ialah ilmun yubahathu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyyati wa kayfiyyati al-istifadati minha wa halil mustafid, wa sayati syarhu hadha ta'rif insya-Allah. Ini akan dibahaskan, ta'rif nanti akan dibahaskan di dalam permulaan kitab, insya-Allah. Kemudian wa mawdu'uhu al-adillatu al-musilatu ila ma'rifatil ahkam al-syar'iyyah wa aqsamiha wa ikhtilafi maratibiha wa kayfiyati istidlali biha ma'a ma'rifatil halil mustadil. Mana fokus dia? Fokus dia ialah dalil-dalil. Fokus dia dalil-dalil untuk mengetahui hukum-hukum syarak dan bahagian-bahagiannya. Kemudian tentang martabat-martabatnya, mana yang nak didahulukan, mana yang kuat, mana yang lemah, ada yang mukhtalaf, ada dalil yang mukhtalaf, ada yang dalil yang kita kata muttafaq, dan bagaimana kita nak mengambil dalil daripada dalil itu, berdalil dengan dalil itu, dan mengetahui macam mana keadaan orang yang nak ijtihad ataupun orang yang nak istidlal dengan dalil yang ada. Okay, kemudian secara ringkas ni juga faedah dia. Samarah ni faedah lah. Ada banyak faedah. Kita ambil satu saja. Semakin ringkas ni inna lah. Innal maksud dan min usul fiqh ayyafqaha faqih, ataupun ayyafqaha kita panggil al-usuli, muradallahi wa rasulihi bil kitab wa sunnah. Maksudnya usuli itu, seorang usuli itu ataupun seorang faqih itu dia memahami apakah kehendak Allah dan Rasul dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab dan sunnah dan selainnya. Okey, wa nisbatuhu ila ghairihi, maksudnya pertalian dia ataupun hubungan dia di antara yang lain. Kalau dalam mantik kita ada cerita tentang nisbah empat, tasawi, tabayun, al-am wal khas, mutlaqan al-am wal khas min wajhin, perbahasan begitulah. Kalau dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain, maksudnya dia tabayun lah. Tetapi bila dia di dalam ulum syar'i ini, dia kadang-kadang dia ada hubungan lain, ada hubungan yang lain. Kalau ilmu yang lain dia mungkin tabayun. Okey. Annahu min al-ulum asy-syar'iyyati wa huwa lil fiqhi ka usul an-nahwi lin-nahwi wa ulum al-hadis lil hadis. Ini jelas. Okey. Wa fadluhu, dan fadluhu ma warada fi 'ala tafaqquh fi dinillah ta'ala wa ma'rifati ahkam syar'i. Okey. Maksudnya ada galakan untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengetahui hukum-hukum syarak dari segi wajib ke dan sebagainya. Okey, wadih dia, so kita panggil pelopor dia lah. Pelopornya maksudnya orang yang mula-mula membahaskan sebagai dia satu fan, sebagai satu ilmu. Sedangkan kalau kita nak tengok istidlal ni, dalil istidlal dan mustadil ni dah ada pada zaman Sahabi lagi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wujud. Tetapi min haisu kita panggil dijadikan satu ilmu. Contohnya macam tajwid. Pada zaman Rasulullah dah ada. Pada zaman Rasulullah dah ada. Nahwu pun sama. Orang Arab pun dah ada pada zaman Rasulullah. Tapi pembahasan itu dengan meletakkan bab, fasal dan sebagainya, menamakan
kita panggil dari segi mustalahat itu dimulakan dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris yang lahir pada 150 Hijrah, yang wafat ataupun yang meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Okey, wa dzalika bi ta'lifi kitabi Ar-Risalah. Kitab dia nama Ar-Risalatu. Ar-Risalatu. Okey, Ar-Risalah. Di situ dia ada menyentuh sedikit. Bukannya kitab tu bahas tentang usul fiqh, tapi telah disentuh sedikit tentang usul fiqh dan telah disentuh sedikit tentang usul hadis. Jadi kalau di dalam peperiksaan dulu, guru kami sering beritahu, kalau jumpanya siapa pelopor ilmu-ilmu ini, kita letak je lah Imam Asy-Syafi'i. Contohnya usul fiqh, usul hadis, mustalah hadis. Okey. Nama dia jelas. Okey. Istimdad ni daripada ambilan dia daripada tiga perkara lah. Pertama, i'tiqad. Kenapa? Kat situ dia kata litawaqqufi al-ahkam asy-syar'iyyah ala ma'rifatillah. Maksudnya hukum hakam syarak ni dia bergantung kepada kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan Rasulullah SAW dan apa yang Rasulullah bawa daripada Quran dan hadis. Barulah maksudnya ambilan daripada situ. Maksudnya bila ada tauhid, maksudnya penerimaan pada dalil itu dia bergantung kepada tauhid. Kalau kita sendiri ataupun ada orang mengatakan bahawa hadis-hadis ni tidak boleh dibawa dalil kerana hadis ini tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua kalam-kalam yang kita fadhi, kalam-kalam yang kosong. Okey. Kemudian yang kedua, ilmu lughati al-arabiyyati, maksudnya ilmu bahasa Arab itu sendiri. Macam mana nak memahami agama itu kalau tak faham bahasa Arab? Kerana apa? Alkitab, As-Sunnah dua-dua datang dengan dalam bahasa Arab. Okay, yang ketiganya al-ahkam asy-syar'iyyah. Maksudnya dia mengetahuilah hukum-hukum syar'i dan bagaimana cara nak mengambil dia sebagai satu hukum. Okey, hukum belajar lah, hukum belajar ilmu usul fiqh ini fardu kifayah. Kemudian untuk orang yang berkecimpung dalam bidang ini sendiri, dia dikira fardu ain. Maksudnya min haisu masyarakat dia adalah fardu kifayah, tapi min haisu fardi, ini individu yang belajar di Azhar, di universiti dan sebagainya yang mengambil usul fiqh contohnya, dia bagi mereka belajar itu adalah fardu ain. Menguasainya pun, memahaminya juga fardu ain. Okey, masail maksudnya apakah dia punya perbahasannya tentang ijtihad lah. Okey, ijtihad bukan kita nak bahas tentang qat'i. Qat'i itu maksudnya sudah jelas. Maksudnya benda-benda yang lain daripada itu. Okey. Kemudian ada kita panggil kaedah-kaedah dia. Okey, itu sedikit tentang mabadi asyarah usul fiqh. Kemudian kita pergi kepada kitab kita pada hari ini, iaitu Matan Al-Waraqat karangan Al-Imam Al-Haramain ataupun kita gelar dengan Al-Juwaini rahimahullah. Okey. Kitab ni Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usulil fiqh. Ini merupakan helaian yang merangkumi ceritanya tentang usul fiqh. Wadzalika muallafun min juz'aini mufradaini. Usul fiqh itu sendiri dia terdiri daripada dua juzuk, dua bahagian yang mufrad, iaitu satu usul, satu fiqh. Maksudnya kita akan bahas apa itu usul dan apa itu fiqh secara bersendirian. Okey, oleh itu fa ni macam biasalah, sebahagiannya dah pernah belajar. Fa ini adalah al-fa'u fa'ul fasihah, iaitu dia datang untuk menjelaskan apakah asal itu. Okey. Fal aslu ma buni alaihi ghairuhu. Dia kata asal itu apa? Asas itu apa? Dan benda dan perkara yang benda lain terbina ke atas dia. Maksudnya dia menjadi asas, menjadi foundation lah untuk benda lain yang akan dibina. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Far' pula benda yang terbina dia itu di atas orang lain. Maksudnya macam buah kan, dia lah fara' lah. Daun dia fara', asal tu akar tu. Okey, itu jelas. Okey. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Kemudian fiqh itu sendiri dia kata mengetahui hukum hakam syar'i yang mana jalannya ataupun kaedahnya dengan kaedah dan ijtihad. Okey. Waraqat, sedikit perbincangan. Waraqat itu daripada waraqah, kertas ataupun helai. Waraqat helaian-helaian.
Okey. Kemudian kitab ini dikira antara kitab-kitab yang asas untuk pemula untuk belajar usul fiqh. Dia kira kitab-kitab yang tinggi lagi, kitab-kitab yang orang panggil lebih besar lagi perbahasannya. Dan kitab ini juga telah dibahaskan ataupun telah dicarahkan dan juga telah dinazamkan, ada nazam telah disyairkan dan telah dinazamkan dan telah disyarahkan, dan nazam itu pun telah disyarahkan juga nazamnya. Dan kami dulu belajar dulu kitab Waraqat ni kami belajar dengan Syekh uh, Ustaz Cik Musa, mantan Imam Masjid Wakaf Tengku Terengganu. Lebih kurang sekitar 20 tahun lepas lah kami belajar kitab Waraqat ni. Dan kemudian kami belajar Lataiful Isyarat bersama tuan guru kami iaitu Maulana Abdul Fattah. Kemudian saya juga belajar Lubul Usul bersama almarhum Kiai Ulil Abrar yang juga mengajar kami dulu, Alfiyah Ibn Malik. Kemudian cerita sedikit tentang perkara yang kita baca tadi. Asal itu maksudnya asas. Kalau fiqh itu maksudnya faham dalam segi lugahnya lah. Maksudnya asas kefahaman. Jadi usul fiqh ni diterangkan oleh asas kefahaman. Okey. Sebenarnya panjang lagi perbahasannya panjang. Tapi kita sentuh sedikit saja. Di sini musannif dia menyentuh pada permulaannya ma'nahu al-idhafi. Maksudnya makna mudhaf mudhafun ilaih. Maksudnya mudhaf lain, mudhafun ilaih lain. Dia tidak sekalikan. Okey, nanti di bawah nanti dia akan terangkan ma'nahu al-laqabi. Maksudnya nama dia dari segi min haitsu dia itu benda yang dinamakan, min haitsu musamma. Benda itu dinamakan usul fiqh. Apakah usul fiqh itu? Yang ni dia tentang juzuk-juzuk yang usul fiqh itu apa. Tapi nanti di bawah nanti akan diterangkan. Okey, kemudian fiqh di sini dari segi bahasa mana al-fahmu. Al-fahmu. Jadi semua perkataan fiqh yang ada dalam Quran, yang dia ada dalam sunnah, semuanya merujuk kepada faham. Maksudnya bukan kepada fiqh sahaja, maksudnya memahami agama secara keseluruhan, termasuklah ilmu i'tiqad dan sebagainya. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maksudnya tafaqquh pada agama, maksudnya memahami agama. Dia luas, dia luas. Dan kemudian ada lagi hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini juga faqih kat sini maksudnya. Yufaqihu fid din maksudnya fiqh di sini maksudnya dengan maksud faham, bukannya maksud yang kita bahaskan itu. Okey, itu fiqh. Okey. Kemudian secara ringkasnya lagi kita menerangkan wal ahkam sab'atun, wal ahkam sab'atun. Hukum itu ada 7. Al-wajib wal mandub wal mubah wal mahdzur wal makruh wal sahih wal batil. Yang pertama apa? Badal daripada sab'ah, iaitu yang pertama al-wajib, perkara yang wajib. Kita kena terjemah perkara yang wajib di dalam kitab yang lain. Contohnya al-wadih, al-wadih fi usul fiqh, karangan Syekh Sulaiman Ashkar, seorang ulama Urduni, guru-guru kami dulu. Dia pernah mengatakan dalam kitabnya, dia kata ada beza antara wajib dan wujub dan ijab. Wajib, wujub dan ijab. Tapi kalau dia kata nak dibagikan ni, dia kata ta'bir yang paling salim sekali, dia kata bagi pendapat dia adalah ijab. Ijab maksudnya ahkam itu ada ijab. Ijab, kalau ijab tu tahrim, istihbab, karahah, ibahah. Okey, maksudnya dari segi bahasa lah. Kalau wajib ini lebih kepada perkara itu. Contohnya contoh kita kata aujaballahu as-salata, aujaballahu as-salata, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan solat. Dan aujaba yujibu ijab, ijaban. Bila kemudian step yang kedua, bila Allah telah mewajibkan solat, ayat yang kedua tu kita kata qad wajabatis salatu wujuban, dan solat telah menjadi benar-benar menjadi wajib, benar-benar menjadi satu benda yang wajib. Okey, fasarat, kemudian selepas pada itu fasarat wajibatan,
fasarat wajibatan, maksudnya fasarat as-salatu wajibatan, maka jadilah solat itu perkara yang wajib. Maksudnya wajib ni benda itu. Okey, boleh. Contohnya, okey, kemudian kita kata di 7 tu wajib dah jelas. Wal mandub, maksudnya di sini ada, kalau kita bagi 5 lah dahulu, wasahih wal batil kita letak tepi dulu. Kita panggil hukum taklifi. Ada 5 kan, hukum taklifi dia ada 5. Kita bagikan kepada 3. Kepada 3 bila syarak suruh, datangnya amar daripada syarak datangnya amar. Maksudnya kalau dia amar tu, perintah tu jenis ilzam. Bila dia jenis ilzam, maksudnya benda tu wajib. Maksudnya kena buat, mesti, tak dapat tidak. Tetapi kalau dia jenis apa kita panggil ikhtiar, amar tapi ada ikhtiar, maksudnya tak buat pun okey, buat pun okey, dia akan jadi mandub. Okey, dia akan jadi mandub. Kemudian mahzur dengan makruh. Mahzur dengan makruh. Mahzur dengan makruh ni dia nahi, Bila nahi kita tengok nanti. Kita akan belajar insya-Allah. Bila nahi itu dengan ala sabil ilzam, maksudnya dengan mesti. Nahi, larang dengan sabil ilzam, maksudnya dia akan jadi mahzur. Dia akan menjadi perkara yang diharamkan. Kemudian okey, hebat. Okey, kalau perkara yang dilarang tadi dengan cara kita panggil bukan dengan ilzam, ataupun kita panggil dengan cara yang bukan ilzam lah, dengan cara yang bukan ilzam, maksudnya dia akan jadi makruh. Okey, dia akan jadi makruh. Tetapi apabila sukut daripada syarak, okey, sukut daripada syarak, kalau nahi jadi ilzam. Okey, yang kedua ikhtiar juga, sama juga, dia sama macam tadi. Jadi ilzam dan ikhtiar. Maksudnya amar dia ada ilzam ikhtiar, nahi dia ada ilzam dan ikhtiar, kemudian kita ada sukut. Okey, jadi 2 lah. Wajib, mandub, ilzam dan ikhtiar daripada amar. Kemudian mahzur ataupun haram tadi, muharram tadi ataupun makruh tadi, dia datang daripada nahi. Yang berbeza bagi ilzam dan ikhtiar. Kemudian sukut tu dia akan jadi mubah. Okey. Wasahih wal batil. Wasahih wal batil ni kadang-kadang ada orang bahaskan ini dalam bab hukum wadai. Okey, tak apa. Seterusnya, okey, fa macam biasa, fa al-fa'u fa'ul fasihah. Okey, fa fasihah ni macam kita pernah belajar dulu lah. Kamu pernah Ustaz terang dulu dalam kitab Matan Al-Jumiyah, kita dah belajar syarah Qur'an Sajidan, Ustaz dah ajar. Mutamimah kita dah belajar kan. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dan oleh itu bezanya, dah kita wajib atas ni, bezanya bermula wajib itu perkara yang diberi pahala bila dibuat, dan dia diseksa apabila ditinggalkan. Okey, kita baca sekitar lalu senang je. Wal mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dia terbalik daripada wajib tadi. Kemudian mubah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dia sama aja. Okey, wal mahdzuru ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang diharamkan itu ialah benda yang kita tinggal, kita dapat pahala, dan bila kita buat kita akan dihukum lah. Kemudian wal makruh ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh ni bila kita tinggal kita dapat pahala, tapi bila kita buat kita tidak dikira berdosa. Okey, wasahih, sah ni ma yata'allaqu bihi nufuth wa yu'tadu bih, maksudnya lulus, boleh kita panggil lepas, wa yu'tadu bih, dan dia dikira. Wal batil ma la yata'allaqu bihi nufuth wa la yu'tadu bih, maksudnya tidak ada kaitan dengan nufuth dan tidak lulus, dia maksudnya tak lulus, tak kira, itu batil lah, batal lah. Okey, boleh. Dia ada beza lah tu, ibadah dengan akad lah sebagainya. Kalau akad ni basic kita kata nufus, tentang akad ni, tebus ke tidak, sah ke tidak, itu nufus. Kalau dikira, contoh macam rakaat itu tidak dikira, rakaat itu tidak dikira, tidak sah rakaat itu, contoh.
sikit dan sebagainya yang dekat pun dah jelas insya-Allah. Okey. Sedikit lagi. Okey, wallahu alam. Wallahu alam. So ada